I dare you to fix me. Dan seterusnya, nombor 8, kita kena dapatkan sokongan sosial. Sokongan sosial maksudnya, jika ibu sakit mental, yang paling perlu menyokong dia adalah isteri, adalah suami. Jika suami sakit mental, yang paling perlu menyokong dia adalah isteri. Jadi maksudnya, jika si suami tahu isteri dia ada masalah mental health, maka dia kena bantu, dia kena sokong, dan dia kena redakan, dan dia kena kurangkan tekanan supaya benda tu makin berkurangan dan makin sembuh. Tapi dan dia kena cukupkan mana ruang untuk anak-anak, untuk kekeluargaan yang tak dapat dicukupkan oleh isteri tu, suami tu kena bantu. Itulah suami. Bila kita susah, bila kita sakit, bila kita tak mampu, ya nak tolong ahli keluarga lah. Ahli keluarga lah nak tolong. Nama apa ahli keluarga? Ya, adik, abang, kakak dan saudara kena tolong. Sebab itu sokongan sosial daripada ahli keluarga ini perlu untuk saling bantu-berbantu. Dan sambil itu juga sokongan sosial ini tak semestinya datang daripada suami, isteri, anak dan sebagainya. Dia juga boleh datang daripada kenalan rapat. Ya. Saya ada satu klien, dia ada masalah bipolar. Saya tanya dia siapa sokongan sosial yang paling kuat daripada boyfriend dia. Boyfriend dia sayang kat dia, memahami dia bila dia menangis, bila dia mood swing dan sebagainya. Boyfriend dia tenang dia, sabarkan dia. Ya, walau dia marah tu, dia mengamuk, dia cakap kasar-kasar, suami dia boyfriend dia tu tenangkan dia. Maksudnya menasib baiklah, syukurlah dia ada boyfriend yang memahami dia. Itu pun salah satu sokongan sosial. Ya, jadi sebab itu bagi keluarga-keluarga yang ada ahli keluarga yang ada masalah kesihatan mental, sebenarnya menguruskan ahli keluarga yang ada kesihatan mental ni memenatkan sikit. Dia sangat challenge dan dia memerlukan berbagai kemahiran dan tip-tip. Sebab tu nanti kan Ros kan, kalau ada panggilan siapa-siapa jemput bagaimana care for caretakers tu, bagaimana kita nak beri bantuan, tips kepada ahli keluarga untuk jaga ahli keluarga yang sakit mental tu. Kerana jika mereka tak boleh kontrol, tak boleh kawal emosi, takut mereka yang sakit nanti. Jika ahli yang jaga pesakit mental yang sakit, dia sendiri sakit, susah nanti. Jadi siapa nak jaga siapa? Kan? Sebab tu dia kena kawal emosi dia, dia kena tahu limitasi dia, dia kena tahu tahap berehat dia. Sebab tu dalam pengalaman saya, yang boleh jaga pesakit mental yang teruk ini, orang yang ada pertalian kekeluargaan dan kasih sayang saja. Kasih sayang saja yang boleh menjaga dia dengan penuh perhatian sehingga sembuh. Kalau tak ada, itu susah. Sebab tu ada satu isteri, dia ada suami dia ada OCD yang teruk. Ya, OCD itu adalah OCD melibatkan kebersihan. Bila dia buang air kecil saja, dia buang air besar saja, dia akan duduk dalam tandas tu berjam-jam. Dia akan basuh, cuci dia rasa tak bersih, dia akan basuh kan. Lepas tu dia keluar lagi, dia rasa pula ada lagi air kencing yang menitik, dia akan mengamuk, dia akan marah. Ya, biasa dia ambil air semayang pula, dia ambil air semayang tu berjam-jam, dia rasa tak bersih, sampai dia mandi basah satu, sampai isteri dia kena duduk dekat luar bilik air tu. Dia kata, okey abang, okey sekarang ni abang basuh 7 kali saja. Okey, 1 2 3 4 5 6 7. Okey, stop, 7 saja. Okey, sebelah lagi 7. Basuh lagi. Kasih sayang saya nampak dia kawal suami dia tu. Kalau orang lain tak berjaga tu, ya. Sebab tu kita kena bantu mereka ni. Okey, seterusnya boleh dapat sokongan sosial, maka kita kena tahu siapa yang boleh menyokong kita. Mungkin anak, mungkin keluarga, mungkin adik-beradik, ya, mungkin suami, mungkin isteri. Dan seterusnya, yang tip yang ke-9 ialah kita kena sentiasa pantau keadaan kesihatan mental anak-anak kita, supaya kesihatan mental dia tak meletup. Itu yang sebagai contoh tadi, satu klien saya tu, dia ada bipolar, dia ada schizophrenia, dia ada depression, dia ada anxiety, dan dia jadikan anak dia yang perempuan itu untuk menceritakan masalah dan sebagainya. Dan dia tak perasan, rupanya lama-lama anak dia ada masalah mental sehinggalah anak dia meletup, meraung, menjerit macam orang gila, dia kata. Ya. Sebab itu
kita kena tahu limitasi dan pantau keadaan anak-anak kita. Asasnya tadi 3 perkara itulah, ya. Iaitu anak kita mesti gembira sebagai seorang kanak-kanak dan remaja. Tanda gembira, dia bebas, dia boleh gelak, dia boleh senyum, dia boleh menyanyi, dia banyak ketawa. Kalau banyak diam, serius tu maksudnya kita kena check, ya. Kita tak tahu apa dalam pemikiran dia. Nak cerita takut mak dia sedih, nak cerita tak sampai pada mak dia, nak cerita dia rasa mak dia banyak sengsara, dia pendam seorang-seorang. Tapi tak boleh, anak tetap anak. Anak tetap anak. Sebab tu minta bantuan profesional lah, ya. Tambah pula kanak-kanak remaja dan sebagainya. Kemudian anak-anak ni pula mesti dia sebenarnya bila ini signifikan, dia yang kena ceritakan masalah dia pada kita, kita mendengar, dia luahkan emosi dia pada kita, dan kita cipta memori-memori indah bersama, ya. Dan dia pula rasa selamat, rasa happy dan menikmati kehidupan alam dia. Kanak-kanak ada alam dia, kan? Alam yang menyeronokkan, alam main. Remaja pun ada alam dia, ya. Alam bercinta, lepas tu pergi kawan-kawan, pergi jogging, main futsal. So biar dia terokat diri dia. Satu lagi saya nak bagi tahu, saya ada satu klien, ya, perempuan. Dia pun pelajar universiti, dia ada anxiety. Ya, dia ada anxiety. Saya tanya dia, macam mana awak dapat anxiety? Dia kata, jadi betul lah dalam satu theoretical, dia dapat anxiety sebab mak ayah dia pula ni lain pula. Mak ayah dia over control ataupun over protect. So sebab tu mak ayah tak boleh over protect pula, ya. Sampai dia masuk politeknik je. Dia keluar saja politeknik, mak ayah telefon. Ni dekat mana ni? Bila nak balik? Telefon sikit. Ni dekat mana ni? Dah malam ke-7 bila nak balik? Ni dekat mana ni? Dengan kawan bila nak balik? Jadi sampai dia kata bila dia makan dengan kawan dia dekat McDonald, KFC, bila telefon berdering, tengok nombor telefon itu, telefon mak ayah dia, pada dia mengata nak angkat takut. Sebab dia tahu soalan pertama mak ayah dia dekat mana ni bila nak balik. Maksudnya mak ayah dia tak trust kat dia, tak beri kepercayaan untuk explore diri dia. Jadi terlalu protect, over protect, anak akan dapat anxiety. Kerana dia tak yakin pada diri dia rasa environment, keadaan yang tak selamat. So biar dia explore diri dia, biar dia terbang tinggi. Kerana kita telah yakin, kita telah confident, kita telah beri dia memori-memori, bina psikologikal dia dengan kuat, dengan mantap, dengan ceria, dan telah beri dia pengalaman kehidupan dan pendidikan. Lepas tu dia akan explore hidup dia sendiri, dan dia akan terbang. Dan jika dia ada masalah dalam kehidupan dia, kawan-kawan dia, bercinta dia, kerjaya dia, memori, pesanan, kata-kata istimewa waktu kecil tu akan datang bantu dia. Dan kalau perlu dia akan telefon kita, dia akan datang pada kita, dia akan cerita pada kita dan kita akan dengar. Tetapi kita akan lepaskan dia terbang. So jangan over protect. Ya, okey. Maksudnya kita kena pantau kesihatan mental anak dengan melihat pemikiran anak kita, okey tak, positif tak. Tapi kalau kita banyak takut, macam COVID ni kan, COVID ni sorry to say lah, dengan PKP, dengan PKPB, saya nampak banyak student-student saya yang sihat, yang cergas, yang ceria, mula ada simptom-simptom anxiety sebab COVID. Takut itu, takut ini, ya, dada berdebar-debar, ya, sikit-sikit pakai mask, ya, takut nak keluar rumah, tak ada kontrol, takut dengan orang ramai. Kerana ketakutan yang dibina daripada mengambil tahu keterlaluan tentang COVID dan mengikuti statistik dengan sangat rapat. So tak boleh macam tu. Sebab tu antara teknik yang baik ialah sebut I don't care je lah. Okay? Sebab tu kalau tanya saya berapa jumlah statistik, berapa kluster, saya cakap saya tak tahu. Sebab I don't care. Yang penting saya ikut SOP. Saya keluar rumah, saya ikut SOP. Saya basuh tangan, saya pakai mask, saya balik rumah, saya ikut SOP. Dan saya tak ambil tahu saya detail berapa statistik. Saya tak tunggu pengumuman sebagainya sebab dia akan ganggu pemikiran kita, jadikan ketakutan, dan ketakutan akan melemahkan imunisasi kita. Dan nanti bila COVID dah hilang, nanti ketakutan, anxiety itu kekal dalam hidup kita. Nanti dia akan mengganggu kehidupan kita.